Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Pusat Latihan Orang Kelainan Upaya OKU bakal diwujudkan di Sarawak untuk memudahkan golongan tersebut melanjutkan pendidikan selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ketika ini Sarawak belum mempunyai sekolah vokasional khas untuk OKU dan mereka perlu ke Semenanjung Malaysia. Menurutnya, perkara itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa kerana anak-anak OKU perlu pergi ke luar negeri. Jadi kita membuat keputusan sekarang ini, kita sendiri wujudkan sebuah sekolah vokasional untuk negeri Sarawak. Kita belum lagi putuskan sama ada ia dalam bentuk sekolah vokasional ataupun ianya diwujud sebagai satu kompleks latihan OKU. Ya. Sebab kalau sekolah vokasional maknanya ada beberapa perkara yang perlu kita atur dulu, iaitu kebenaran daripada kerajaan persekutuan. Tapi kalau sebagai langkah alternatif, pihaknya mahu mewujudkan pusat latihan khas OKU yang dimiliki oleh kerajaan negeri. Menurutnya, jenis kursus yang ditawarkan kepada golongan OKU juga masih dalam perbincangan mengikut kelas kecacatan. Jadi lain sikit. Ya. Jadi ini tengah kita bincang. Satu dari segi bentuknya sama ada ianya akan menawarkan jenis kursus latihan kemahiran jenis apa untuk kumpulan OKU yang bagaimana. Sebab OKU ini berbagai-bagai. Ada OKU cacat penglihatan, ada yang cacat pendengaran, ada yang dari segi OKU masalah pembelajaran, ada OKU cacat dari segi fizikal. Pihaknya mensasarkan untuk mendapatkan kertas kerja tahun ini, namun pelaksanaannya bergantung kepada perkara itu sama ada diambil sebagai projek perintis yang beroperasi di premis sementara sebelum dikembangkan operasinya di bangunan kekal. Bagaimanapun, kata Fatimah, lokasi dan jumlah pusat latihan belum dikenal pasti setakat ini. Beliau tidak menolak kemungkinan sekiranya berjaya, ia akan dilaksana dengan skala kecil sebagai permulaan. Pusat latihan itu jelasnya bertujuan untuk menyediakan latihan profesional bagi mendapatkan sijil yang akhirnya boleh digunakan untuk mendapatkan pekerjaan mengikut kelayakan di samping memperkasakan kemahiran golongan OKU. Dalam perkembangan lain, Fatimah turut menyampaikan geran Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan kepada 138 penerima. Bagi pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak, Isak Ngau, bantuan itu sedikit sebanyak membantu mereka untuk membayar sewa dan bil elektrik serta air. Kami dapat peruntukan daripada Jabatan Kebajikan geran untuk pertubuhan, geran aktiviti sejumlah RM20,000 untuk tahun 2020. Dan geran ini kita telah jadikan untuk membantu ahli-ahli kita lah dalam bentuk one-off. Saya memang bergantung sepenuh dengan pendapatan kerja ini, kerja tu juru urut. Jadi sekarang memang ada semua pendapatan yang kita simpan yang sebelum-sebelum ini memang kalau ini betul-betul memang kita perlu sokongan daripada pihak lainnya kerajaan untuk membantu. Dalam keluarga saya seorang cik makan sebab isteri saya kurang sihat, jadi ada beban sikit lah sebab saya perlu bayar sewa kedai, saya perlu bayar sewa rumah, anak seorang masih sekolah dan makan minum rumah semua saya seorang satu orang yang cari lah. Memang beban lah bagi saya lah.
Kolaborasi di antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Unimas dan Institut Teknologi Bandung ITB bertujuan merancakkan lagi industri pengeluaran perabot Sarawak. Selari dengan intipati yang telah dikeluarkan oleh pihak Yang Amat Berhormat atau petinggi, kita nak melihat supaya by 2030 insya-Allah kita adalah pengeluar perabot yang tinggi dalam konteks dunia. Ya, dan juga kita melahirkan pakar reka bentuk perabot yang berkualiti juga. Sementara itu, Pengurus Besar Pusaka Hashim Bojit berkata, peluang untuk Sarawak menjadi penyumbang ekspor 7 bilion di Malaysia adalah cerah. Pada masa ini, negeri Sarawak mengekspor tidak banyak, about maybe 100 million, 100 juta. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia mengekspor tidak kurang daripada 7 bilion ringgit setahun. So, peluang untuk Sarawak menjadi penyumbang di dalam 7 bilion ini sangat berpotensi sekiranya kita sudah ada designer dan juga industri kita mula berkembang untuk terlibat di dalam pengeluaran perabot. Terdahulu, Abang Johari menerusi kenyataannya berkata, usaha untuk menambah nilai kepada setiap pokok yang ditebang di hutan Sarawak hendaklah menjadi antara agenda utama industri perusahaan kayu di Sarawak. Tambahnya, pendekatan ini amat sesuai dengan kehendak masyarakat antarabangsa ke arah pembangunan hutan yang lestari. Unimas dan ITB telah memeterai perjanjian persefahaman MOU ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Jumaat. MOU berkenaan merupakan langkah ke arah kaedah lebih sistematik antara kedua-dua universiti dalam mempertingkatkan kolaborasi dalam bidang akademik dan reka bentuk perabot melibatkan anak-anak muda Sarawak pada masa akan datang. Pada ketika ini, Pusaka dan ITB sudah mempunyai gagasan kerjasama di mana puluhan anak muda Sarawak sudah dan sedang mendapat latihan mereka bentuk perabot di kampus ITB. Bertemu kembali. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari turut menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Perpaduan Sarawak yang diketuai Timbalan Pengerusinya Tan Sri Dr. George Chan. Dalam pertemuan selama 45 minit itu, Ketua Menteri diberi penerangan mengenai hala tuju strategi 5 tahun yayasan tersebut untuk membantu mempromosikan perpaduan dan memupuk keharmonian antara rakyat Sarawak yang berbilang agama dan kaum melalui pertukaran budaya dan pendidikan. Yayasan Perpaduan Sarawak dalam kenyataannya berkata akan menampilkan program yang disasarkan untuk memupuk minat untuk menghargai budaya dan tradisi tempatan. Katanya ia sebahagian daripada rancangan 5 tahun yayasan itu di samping berhasrat untuk meningkatkan penghargaan budaya melalui penyelidikan budaya di universiti tempatan dan luar negara. Sejak ditubuhkan pada tahun 1954, yayasan sentiasa komited dalam usahanya memupuk dan mengekalkan perpaduan keharmonian dalam kalangan masyarakat di Bumi Kenyalang. Sebanyak 199,797 permohonan kenyalang Gold Card telah diterima Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak setakat 22 Januari tahun ini sejak diperkenalkan Mac tahun lalu. Kata Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, sebanyak 133,274 kepingkat telah diagih kepada pemohon. Bagaimanapun setakat ini, kurang 30% kad masih belum dituntut pemohon. Susulan itu, kata Fatimah, pihaknya sedang menggerakkan usaha menerusi pelbagai kaedah dalam memastikan setiap pemohon dapat menerima kad mereka. Senarai kenyalang go-card, nama-nama mereka diletak atas papan notis, misalnya di muka, diletak di atas papan notis. Kenyalang go-card sudah sedia untuk dituntut, sila tuntut daripada pejabat kebajikan. So we use all means, notis seperti itu, call dan kemudian melalui ketua masyarakat, melalui pusat khidmat supaya mereka datang untuk mengambil kad. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Negeri Sarawak
menyambut baik bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam mengurangkan beban yang dihadapi rakyat tatkala penularan pandemik COVID-19. Inisiatif dari Kerajaan Negeri Sarawak satu inisiatif positif lah. Ada beberapa inisiatif yang example itu rental untuk SME yang disuspendkan buat 6 months. That's a good move. Dalam pada itu, Loh juga menyuarakan pendapat berhubung keperluan untuk Kerajaan Sarawak memberikan subsidi upah kepada majikan di negeri ini bagi membantu mengekalkan pekerjaan di kalangan pekerja memandangkan ada yang terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Especially private sector. Oleh sebab MCO, DMCO, a lot of business has to close. And even if they open business, revenue dan volume pun turun. So oleh itu, ability majikan untuk simpanan pekerja dan bayar gaji pun compromise. So kalau state government dapat berikan subsidi untuk gaji pekerja, dan ini satu inisiatif we believe would help lah. Sarawak merekodkan 2 kematian akibat COVID-19 pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat jangkitan virus berbahaya itu meningkat kepada 24 kes. Kes kematian ke-23 merupakan kes 2775. Seorang warga negara tempatan berumur 48 tahun dimasuk ke Hospital Miri pada 19 Januari 2021. Kena mengalami kesukaran pernafasan. Kes disahkan meninggal dunia pada jam 2 pagi 21 Januari. Kes kematian ke-24 merupakan kes 2182, seorang lelaki tempatan umur 66 tahun masuk ke Hospital Sibu pada 17 bulan Januari dan beliau disahkan meninggal dunia pada jam 3.11 pagi ini. Sementara itu, Sarawak pada Jumaat merekodkan 229 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,931 kes. Sibu 168 kes, Miri 28, Kuching 9, Kanowit 7, Sri Aman 7, Lubuk Antu 7, Subis 2 dan Bintulu 1. Daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru dan Kanowit kekal berstatus merah dengan sejumlah 1,400 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Sebauh dan Dalat juga kekal berstatus jingga dengan 50 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh sama. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.